Mula saya Ayah. Sedikit latar belakang, saya dah berkenalan dengan Chuang Ho sejak sejak 2000 sejak 2006. Okay. Berkenalan dengan Chuang Ho sebab secara tak sengaja. Okay, bukan semata-mata kerana bisnes atau bukan semata-mata kerana kesihatan waktu tu. Tapi bila dah lama-lama join meeting Chuang Ho dan lama-lama berkenalan, belajar tentang ilmu kesihatan, jadi saya lebih seronok lah dalam Chuang Ho ni dan seronok nak buat sharing tentang produk, bisnes dan juga kesihatan kepada lebih ramai orang. So hari ini insyaAllah saya akan buat pembentangan tentang OPP atau Opportunity Presentation Preview. Biasanya ini adalah sesuai untuk ahli baru ataupun untuk ahli lama sebagai ulang kaji. Okay. Dan biasanya dalam OPP kita akan terangkan A to Z lah tentang Syahur, tentang bisnes, produk dan kesihatan. Okay. Kita mulakan dengan slide yang pertama. Kalau semua boleh nampak slide ni. Definisi kejayaan yang sebenar dalam Syahur, sebenarnya kita percaya seseorang yang betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan secara serentak. Okay. Ada setengah golongan orang yang dia ada banyak sangat duit. Okay. Dia punya gaji dia mungkin agak banyak. Okay. Tapi sebab terlampau sibuk bekerja, dia mungkin tak ada masa nak luangkan pada family ataupun tak ada masa untuk diri sendiri pun. Okay. Tapi duit dia banyak. Dan dalam dia mengejar wang itu dan dalam masa dia kehilangan masa pada family dia, kadang-kadang lama kelamaan kesihatan dia mungkin lama kelamaan akan terjejas. Yang kedua, ada golongan manusia yang mungkin ada banyak sangat masa. Just, macam most of us kita sekarang ada banyak sangat masa terluang dekat rumah kan. Ada yang dalam keadaan sihat, ada juga yang sekarang ni dalam keadaan yang tak sihat walaupun dah ada banyak masa tapi dia terlantar di okay. Sebab sekarang ni tengah kita semua dilanda ujian pandemik kan. Dan ada yang ada banyak sangat masa kat rumah tapi dia sebenarnya baru je diberhentikan kerja mungkin baru-baru ni kan dalam masa 1-2 tahun ni. So walaupun dia ada banyak masa di rumah tapi dia kekurangan wang. Okay. Dia kekurangan wang ataupun mungkin keadaan kesihatan dia pun tak berapa baik. Encik Siva boleh tolong mute kan tak? Sebab macam ada echo. Right? So sebenarnya okay. Okay, ataupun ada setengah orang yang dia dah satu golongan, dia kesihatan dia baik tapi dia tak ada wang kan, masa pun dia tak ada. Okay. Mungkin dia sedang sibuk kerja tapi kerja dia pun duit tak cukup, masa dia pun tak ada untuk family, tapi kesihatan dia mungkin masih baik lagi kan, kita tak pasti. So sebenarnya dalam Syahur kita kalau nak kata betul-betul berjaya, betul-betul happy, okay, kita ada wang, masa dan kesihatan serentak. Okay, kita tak boleh pilih antara dua saja sebenarnya. Sebab memang tak cukup, tak complete. So ada beberapa cara untuk kita mencapai kejayaan. Contoh yang pertama ialah makan gaji. Makan gaji ialah kebanyakan daripada kita. Biasalah kita dah habis belajar, lepas tu kita pergi apply kerja dan kita kerja dan company bayar gaji kita kan. Cara kedua untuk kita memperoleh kejayaan, berniaga ni ada dua cara. Satu adalah secara konvensional, iaitu memerlukan modal yang besar dan ada risiko. Dan lagi satu adalah bukan konvensional, di mana yang ini tidak perlu membuka kedai, tak ada tekanan, tak ada risiko. Perniagaan dapat dijalankan untuk selama-lamanya. So antara dua ni lah, makan gaji dengan berniaga, mana yang kita nak sebenarnya? Mostly kita nak, kalau boleh berniaga lah sebab ada waktu sendiri kan, kita tak suka
tak suka ada bos lah kebanyakan daripada kita. Tapi antara peniaga konvensional dengan yang tak perlu buka kedai, tak ada tekanan, tak ada risiko, yang mana yang kita nak kalau boleh? Tak tahulah dengan orang lain kan. Tapi kalau tengok kat sini rasanya yang tak ada stres, tak ada risiko, perniagaan dapat dijalankan untuk selama-lamanya lebih best lah bunyi dia, betul tak? Okay, so inilah yang kita nak perkenalkan pada orang ramai, iaitu perniagaan Xuanho ini adalah merupakan satu jenis perniagaan yang bukan konvensional. Okay, kita memang betul tak perlu buka kedai. Okay, memang tak ada risiko sebab sekarang ni yuran hanyalah RM15 sahaja, yuran keahlian kan, dan memang dapat dijalankan selama-lamanya selagi kita nak menjalankannya. Okay. Okay, so ini adalah strategi pengurusan Xuanho. Perniagaan konvensional yang biasa, dia bermula daripada kilang. Okay, lepas kilang adalah orang yang mengimport barang-barang daripada kilang. Lepas tu hantar pada ejen. Ejen jualan ni hantar pula kepada ejen daerah. Biasa jualan ni adalah yang macam stokis tu, master stokis lah. Lepas tu lepas master stokis dia akan edarkan pada stokis biasa. Stokis ikut negeri atau ikut daerah kan, ejen jualan daerah. Lepas tu pergi pula ke pemborong. Pemborong ni biasanya dia kena beli in bulk. You nak jadi ejen, you kena beli in bulk. Bulk tu tak semestinya 1,000, mungkin 50 ke 20, tapi perlu dalam sesuatu kuantiti yang tertentu. Lepas dah pemborong pergi ke peruncit pula. Peruncit ni mungkin zaman sekarang kita panggil dropshipper ke kan. Lepas tu baru pergi ke pengguna, ataupun dropshipper sebenarnya ada bawah peruncit lagi. Dropshipper tu ambil lagi certain amount of profit and then pergi pengguna. So imagine setiap warna hijau ni perlulah ada orang buat berniaga kan, mestilah nak ada keuntungan, betul tak? So daripada pengguna ke dropship, contohnya dropship dah ambil keuntungan berapa sen atau berapa ringgit. Daripada dropshipper ke peruncit mestilah ada untung sikit. Peruncit ke pemborong pun dah ada up sikit harga. So sebenarnya daripada harga pada kilang mungkin RM2 saja, tiba ke pengguna dah jadi RM10. Tak mustahil kan? Tak mustahil. Ini belum ada kos pengiklanan dan sebagainya zaman sekarang ni. Okay. So bezanya dengan strategi pengurusan Xuanho, daripada Xuanho adalah daripada kilang Yongqian kita milik Xuanho. Lepas tu Xuanho terus jual kepada pengedar. Pengedar tu kita lah. Imagine daripada kilang terus kepada kita. Okay, dan daripada pengedar kepada pengguna. Pengguna ni boleh jadi orang yang belum daftar ahli kan, kita panggil pengguna. Kalau dia dah jadi ahli, dia jadi pengedar jugalah. Betul tak? So, kita menjalankan aktiviti meruncit, menaja, memberi perkhidmatan, semua tu, kos-kos tersebut dapat diberikan terus kepada pengedar atau sebagai pengguna end user juga. Okay? So itulah bezanya pemasaran secara konvensional dengan bukan konvensional dengan cara Xuanho. Okay. Dan sebab itulah Xuanho dapat menawarkan bisnes, satu model bisnes yang sangat-sangat hebat untuk kita sebagai pengedar. Apakah produk Xuanho yang utama? Okay, our flagship product lah, kita katakan core product ialah Lingzi Ganoderma. Okay, sejak daripada awal penubuhan Xuanho 1987 sampai sekarang, core product masih tetap sama. Okay, iaitu Lingzi. Dan Lingzi ni adalah sejenis herba berasaskan cendawan. Okay, yang sebenarnya semula jadi dah ada wujud sejak beribu-ribu tahun dulu. Okay, tapi bezanya Xuanho punya Lingzi ialah Lingzi yang telah dipatenkan, yang bakanya telah dikontrol, okay, telah kita jalankan kajian dan bukti dan kualitinya terkawal. Okay, so itu adalah beza Lingzi Xuanho. Kita bukannya tanam Lingzi depan rumah dan kita blend sendiri bancuh, tak. Itu adalah beza Lingzi Xuanho dengan Lingzi lain. Okay, so Xuanho ada pusat kajian bioteknologi sendiri.
di mana kilang dia menghasilkan baka yang kaya dengan kandungan berkesan. Ini slide lama, okay. Sekarang ni of course lah kita dah terbukti dengan selain daripada YK Ganoderma, kita ada YK2, okay. Lepas tu kita punya kemahiran penanaman yang berkuantiti banyak dan stabil. Kita sekarang ada targeted Lindsay, YKK, YKI dan YKB. Okay. Dan Lindsay kita punya pusat penyelidikan, pusat bioteknologi memang memastikan keselamatan dan keberkesanan. Okay. Kita punya kilang ada pengiktirafan ISO dan juga GMP. Ini international standard. Kandungan berkesan yang tinggi dan stabil dan konsisten, inilah dia. Kalau kita ada ISO punya certification tu bermaksud kualiti semua adalah konsisten setiap masa, okey. Dan kita punya produk memenuhi standard keselamatan dan keberkesanan yang tertinggi. So daripada segi syarikat punya bahagian, kita sebagai pengedar tak perlu was-was, tak perlu risau. Sebab syarikat memang dah jaga kualiti sejak lebih 30 tahun dulu. Okay, so kita sebagai pengedar hanya memperkenalkan syarikat kita dan memperkenalkan produk yang syarikat dah produce. Okay, so ini adalah kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. So ramai orang masa saya first time berkenalan dengan Lindsay juga, saya macam apa benda Lindsay ni, kenapa Lindsay ni sangat-sangat hebat kan? Kenapa sikit-sikit Lindsay kan dalam banyak-banyak meeting. So sebenarnya Lindsay ni adalah, macam saya cakap tadi, adalah jenis herba berasaskan cendawan. Okay, tapi dalam Lindsay bila dia buat kajian, dia ada beberapa komponen lah yang menjadikan Lindsay ni sebagai superior herbs. Okay, so salah satu komponennya bernama triterpenes. Triterpenes ni sebenarnya sifat dia adalah sifat terlampau pahit. Okay, so macam mana triterpenes ni ditemui? Sebab selama bertahun-tahun buat kajian, saintis ramai mengakui Ganoderma ni memang sangat-sangat hebat, sangat-sangat memberi kesan yang baik untuk kesihatan. Tapi ada satu saja benda yang tak best pasal Lindsay ni, iaitu dia sangat-sangat pahit. Okay, so para saintis cuba nak cari apa benda yang pahit tu dan cuba nak keluarkan daripada Lindsay. So kalau tak ada benda pahit tu, dah ngam dah okey lah Lindsay kan. Dah lah bagus, lepas tu tak pahit pula tu, sedap pula tu kan. So dalam saintis nak mencari apa benda pahit yang nak dikeluarkan ni, barulah dia jumpa. Rupa-rupanya pahit tu datang daripada triterpenes. Dan apa benda triterpenes ni? Triterpenes ni fungsi dia adalah macam punca utamalah kenapa Lindsay ni bagus sebenarnya. Okay, so antara dia punya fungsi ialah dia melaraskan immune system. Kita tahu immune system kita tak boleh terlampau aktif atau terlampau lemah. Kalau terlampau lemah, askar kita senang diserang musuh, dan kalau immunity terlampau aktif, akan jadi autoimmune disorder dan boleh menyerang kita punya diri sendiri. So triterpenes boleh melaraskan immune system. Okay, immune system yang terlampau aktif dia boleh tenangkan. Selain daripada itu, triterpenes boleh mengurangkan kolesterol dan mempergiatkan pelarutan thrombus. So kalau tengok dekat dalam gambar ini adalah keratan rentas salur darah kita macam parit umpamanya. So sepatutnya pengaliran darah adalah cantik saja flow dia. Okay. Tetapi kalau kita ada timbunan lemak dengan kolesterol di dinding-dinding salur darah, mungkin akan ada macam ibarat ada lumut dah dekat dinding-dinding salur darah kita tu dan dia menebal. So bila menebal akan ada tekanan darah tinggi terjadi. Okay, tekanan darah tinggi terjadi dekat saluran yang sempit ni. Okay, bila dah ada tekanan darah tinggi dekat sini, darah sebenarnya dah jadi lebih pekat bila ada lemak dan kolesterol berlebihan. So bila darah jadi pekat, lama kelamaan mungkin ada yang darah berketul-ketul. So darah berketul-ketul tu, kalau dia tersumbat dekat kawasan yang sempit tu, itu yang nama dia penyumbatan thrombus. So penyumbatan thrombus ni kalau dia berlaku dekat tangan kita boleh rasa kebas-kebas. Kalau berlaku kat kaki kita boleh rasa kebas. Kalau dia tersumbat dekat saluran jantung, boleh dapat heart attack. Atau kalau dia tersumbat dekat saraf pangkal otak, boleh dapat stroke. Okay. Jadi triterpenes ni sebenarnya dia boleh membantu menjalankan. Kalau ada tersumbat atau nak terjadi tersumbat tu, dia boleh bantu menjalankan laluan tersumbat tu. Dan triterpenes juga boleh membantu memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. So pembuluh darah perlulah bersifat kenyal sebab kadang-kadang nak
kembang kuncup. Okay, so perlu bersifat kenyal. Sekejap check dekat sini. Kalau tak bersifat kenyal, sarung darah boleh jadi terlampau keras dan boleh jadi pecah. Okay, boleh jadi stroke juga. Selain itu menambah sifat pengaliran darah dan mempergiatkan fungsi penyah toksinan hati dan limpa. So ini juga adalah salah satu keistimewaan Lingzi, iaitu dapat mencuci atau mendetoksifikasi sampai ke hati. Okay, banyak produk di luar sana atau banyak makanan semula jadi di luar sana macam buah-buahan dan sebagainya boleh buat detoxification, boleh keluarkan juga toksin-toksin dalam badan, tapi tidak sedalam apa yang Lingzi boleh buat. Dan sebenarnya kalau hati kita dah terbeban, boleh menyebabkan alahan. Okay, biasanya orang yang ada alergi terhadap apa-apa disebabkan hati yang telah terbeban. So bila Lingzi dapat membersihkan hati secara tak langsung, ia juga dapat memperbaiki alahan. So bila saintis dapat temui tratepins ni, tratepins ni yang bersifat pahit, tapi tratepins ni jugalah yang memberi all the faktor-faktor yang hebat tentang Lingzi ni, jadi tak jadilah nak keluarkan tratepins ni daripada Lingzi. So kita terpaksalah makan juga Lingzi yang bersifat pahit tu, sebab sebenarnya pahit itulah the source of power of Lingzi lah. Okay, so secara tak sengajalah para saintis terjumpa tratepins ni. Seterusnya dalam Lingzi juga ada polisakarida makromolekul. Okay, kalau tratepins tadi dia meredakan imun sistem, polisakarida makromolekul ni dia menguatkan imun sistem. So orang yang seperti kanser, imun sistem dia lemah, perlukan polisakarida makromolekul yang sangat banyak. Okay, sebab dia boleh kuatkan kita punya imun sistem, dapat menghapus sel bebas, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati, sebab semua sel dalam badan kita boleh regenerate, macam sel rambut, sel kuku, sel kulit kan boleh tumbuh semula. So sama juga dengan sel hati dan dapat memperbaiki keadaan badan. Okay, apa-apa keadaan badan yang dah tak sihat atau dah rosak ke, dapat diperbaiki semula. Selain tu ada nukleosida Lingzi. Ini adalah mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. So ada setengah orang yang dia memang mengalami masalah darah susah nak berhenti. Apa nama dia? Hemofilia ke kalau tak silap nama penyakit ni. Kalau dia luka sikit, ambil masa kadang-kadang berhari-hari untuk stop bleeding. Okay, ini adalah masalah dia punya pelekatan papan darah tu. Tak boleh nak melekat-lekat. Okay, so darah ni ada masa kita perlu dia cepat-cepat kering. Bila kita luka, kita nak dia cepat-cepat kering. Ada masa yang kita tak nak dia kering, kita nak dia flow cantik je bila dia tak ada luka. Okay, so nukleosida Lingzi ni akan sangat-sangat membantulah untuk orang yang mengalami masalah ini, especially untuk orang yang mengalami masalah denggi berdarah ke. Okay, denggi berdarah pun maksudnya dia punya saraf-saraf darah dia pecah kat dalam kan, so perlukan nukleosida Lingzi ni. Selain tu sebenarnya Lingzi ada juga kandungan vitamin, mineral dan lain-lain, tapi yang sangat-sangat sedikit sahaja. Okay, so ini adalah gambar rajah kesihatan fizikal kita. Okay, kalau kita betul-betul faham, dalam badan kita ada 6 sistem utama. Okay, iaitu sistem pernafasan, sistem pertahanan, sistem rembesan dan metabolisme, sistem saraf, sistem peredaran dan sistem penghadaman. So untuk seseorang itu berada dalam keadaan kesihatan yang optimum, yang sangat baik, sepatutnya ke-6 sistem ni perlu berfungsi dengan baik. Okay, perlu berfungsi dengan baik. Jika seseorang tu mempunyai masalah asma, kita tahu masalah sistem pernafasan dia dah bermasalah. So sistem pernafasan ni penting juga. Okay, sebenarnya semua bahagian pun penting, tapi sistem pernafasan ni penting sebab ini adalah punca kepada oksigen nak masuk dalam badan. Okay, tak ada tempat lain oksigen nak masuk dalam badan kecuali melalui hidung. Okay, bila oksigen masuk ke dalam badan, lalu kat sini dan seterusnya ke seluruh badan kita lah. So kenapa oksigen ni perlu masuk dalam badan? Sangat-sangat penting sebab oksigen dalam kita punya darah ada 3 komponen dalam darah kita ya, ada nutrien, oksigen dan juga water, NOW.
So kalau oksigen tak cukup, dalam darah, okay, toksin tak dapat keluar. Sebab toksin ni dalam bentuk karbon dan hidrogen. Kalau toksin ni, karbon dan hidrogen nak dikeluarkan daripada badan, dia perlu bergabung dengan oksigen. Okay, karbon bergabung dengan oksigen jadi karbon dioksida, dan hidrogen bergabung dengan oksigen jadi H2O, air. Okay, so kalau oksigen tak cukup, karbon dengan hidrogen ni tak dapat dikeluarkan dengan sepatutnya, dan bila dia karbon dan hidrogen ni tinggal dalam badan, dia jadi radikal bebas lah. Dia akan mengganggu, dia akan menjadi sebagai toksin kat dalam badan kita. So itu salah satu punca utama. Kita dah, kalau kita punya laluan hidung ni dah tersumbat sebab asma ataupun resdung, kita dah ada masalah lagi daripada peringkat awal. Okey, lepas tu kalau kita punya, kalau tengok kat bahagian liver ni, liver ni hati berkait dengan sistem pertahanan, sistem rembesan dan juga sistem penghadaman. Okay, so sebab itulah kita punya Lingzi dapat, hati ni sebenarnya salah satu organ yang sangat-sangat susah untuk dibersihkan. So sebab tu kita punya Lingzi dapat akreditasi boleh merawat hati ni. Okay, betapa kalau kita dapat mencuci hati atau memperbaiki hati, sebenarnya organ-organ lain apatah lagi. Okay, sebab hati ni dah jadi salah satu organ yang sangat-sangat susah nak dicuci, dan setiap titik darah yang ada dekat dalam badan kita ni perlu ditapis dekat hati sebenarnya. So kalau tengok lagi hati ni dia berkait dengan sistem penghadaman kan. So sistem penghadaman ni pun antara salah satu sistem yang yang sangat-sangat penting lah untuk kita ambil kisah. Kalau tadi cakap awal-awal lagi dekat sistem pernafasan atas ni sangat-sangat penting untuk oksigen cepat masuk. Sistem penghadaman ni adalah sistem yang paling last sekali sebelum apa-apa yang kita makan tu nak keluar kan. So yang masuk pun penting, yang keluar pun mesti penting juga. Kebanyakan pesakit, okay, biasanya kebanyakan orang yang ada penyakit, sistem penghadaman dia memang tak elok. Sistem penghadaman dia memang bermasalah. Sebab tu dalam syahur kita selalu tanya, bila orang tu ada apa-apa sakit sekalipun, kita akan tanya pembuangan dia macam mana. Pembuangan dia ada sembelit ke, selalu cerit-berit ke, terlampau kerap ke setiap hari, kita kena check benda ni. Okay, sebab benda ni kalau tak diperbetulkan daripada awal, dia akan jadi masalah. Maksudnya kalau dah dekat sini sembelit, tak dicuci dengan baik kan, makan Lingzi banyak-banyak pun rugi saja, sebab mungkin perut dia dah tak boleh nak serap apa-apa nutrisi. Okay, so jika ada orang tu mempunyai masalah kencing manis ke, okay, sakit buah pinggang, dia mungkin ada masalah dekat sistem rembesan dan metabolisme. Kalau dia ada tekanan darah tinggi, sakit jantung, dia mungkin ada masalah dekat sistem peredaran. Infarksi miokardium ni sakit jantung, arteriosklerosis ni pembuluh darah dia. Tak silap pembuluh darah dia punya masalah. Alahan kanser SLE ni adalah satu masalah autoimun. AIDS adalah masalah low immune system. Okay, bermaksud dia punya immune system bermasalah. So sekarang ni kita semua tahu tentang immune system kena kuat, immune system kena mantap. Kalau immune system lemah, kena vaksin pun tak boleh. Okay, bila immune system lemah, kena serangan virus yang sangat-sangat aktif pun akan melemahkan badan kita. Okay, so kita kena faham keenam-enam sistem ni perlu berfungsi dengan baik, dan percayalah kalau keenam-enam sistem kita berfungsi dengan baik, semua organ dapat berjalan dengan baik, insya-Allah tak akan ada apa-apa masalah pun. Bila kita diserang virus ke dan sebagainya, sebenarnya boleh badan kita boleh melawanlah virus tersebut. Okey, so tanda-tanda awal untuk orang yang baru, maka biasanya awal-awal tu simptom-simptom subjektif dia dapat diperbaiki. Apa maksud dia? Maksud dia mungkin sebelum dia makan Lingzi, dia ni kerap sakit kepala. Okay, so kadang-kadang bila awal-awal makan Lingzi, mungkin tiba-tiba dia kata sakit kepala dia jadi okey pula. Okay, itu simptom-simptom subjektif lah, dapat diperbaiki. Lepas tu mungkin selera makan dia jadi okey. Dulu dia tak selera makan, lepas tu makan Lingzi dia macam okey. Lepas tu keadaan tidur dia kadang-kadang
sebelum makan lingzi dia susah nak tidur dan lepas makan dia rasa okey. Perkembuhan jadi lebih lancar dan lebih cergas. Ni biasanya antara benda-benda yang best lah kan. Dan orang awal-awal makan lingzi bila rasa best ni dia pun happy lah. Okay. Tapi sebenarnya kita bukan tak suka kalau dia orang rasa best, of course kita suka. Tapi yang kita nak sebenarnya ialah krisis penyembuhan. Krisis penyembuhan tu yang warna kuning ni, ini adalah proses lingzi nak menyembuhkan badan kita lah. Nama dia pun krisis penyembuhan atau healing crisis. Okay, so apakah dia krisis penyembuhan ni? Krisis penyembuhan ni sebenarnya ialah satu reaksi positif, fenomena penyahtoksinan. Maksudnya proses badan nak buang toksin daripada dalam badan, proses badan nak keluarkan toksin, okey. Dan apa yang berlaku ialah mungkin tadi kan sakit kepala, lepas tu lepas dia makan lingzi, sakit kepala dia jadi kurang, okey, so dia tengah happy. Sekali dia lepas tu dia continue makan lingzi, tiba-tiba sakit kepala dia jadi datang balik dan mungkin jadi lebih serius. Mungkinlah, okey. Ataupun tadi dia selera makan dia dah okey, dia dah boleh makan macam-macam, tak rasa loya dan sebagainya. Tiba-tiba lama-lama makan lingzi rasa kurang berselera pula. Okey, rasa pahit lah, tekak pahit macam-macam. Ataupun tidur tiba-tiba dia tak dapat tidur langsung. Okey, ataupun dia jadi sembelit, cerit-berit. Sembelit tu maksudnya dia susah nak membuang. Ada pula orang tanya kat belakang ni sembelit ni apa. Okey, kadang-kadang sembelit ni, betul juga sembelit ni apa kan. Kadang orang ingat sembelit ni susah nak membuang. Tapi dulu ya saya punya pengalaman, saya tak tahulah dulu pemahaman saya ialah sembelit tu macam sakit, susah meneran macam tu kan. Tapi sebenarnya saya dulu pergi toilet, buat kerja lepas tu keluar. Sekejap saja. Tak ada masalah sakit ke apa tak ada. Okay, pergi toilet, buat kerja, keluar. Sampai orang macam kejap je macam tu lah kan. Tapi saya pergi toilet tu macam seminggu sekali saja. Okay, so itu pun sembelit juga sebenarnya. Sebab orang yang tak sembelit mestilah dia pergi ke tandas setiap hari. Sebab kita makan setiap hari kan. So kita logik lah kita kena keluarkan setiap hari juga. Bentuk najis dia mestilah besar, panjang, terapung, kuning dan tak busuk sangat. Okay, so ini kita besar, panjang, kuning, terapung tu kita boleh bayangkan macam sebiji pisang lah. Okay? Kita bayangkan pisang, senang nak fikir. Tapi jangan macam berketul-ketul macam tai kambing. Saya dulu walaupun mudah nak pergi ke toilet, maaf lah TMI pula ya. Tapi memang macam tai kambing. Macam bulat-bulat. Pada saya dulu kalau cerit-berit tu kena pergi jumpa doktor. Selagi tak cerit-berit, okey, tak ada masalah. Tak kisahlah tai kambing ke apa ke. Okay, so sekarang kita dah ada ilmu kan, kita dah tahu. Kita boleh check lah anak-anak kita pun. Okay, kalau ada macam bulat-bulat tu memang kita kena bagi lebih fiber, kena bagi lebih lactoberry, minum air banyak dan sebagainya. Okay, so jika awal-awal makan lingzi, jangan terkejut lah kalau tiba-tiba dapat benda-benda yang tak pernah dapat. Okay, tiba-tiba dapat sembelit ataupun hitam, lendir, melekit, itu sangat-sangat bagus. Memang kita nak sebenarnya kalau dapat hitam, lendir apa semua tu, sebab itu adalah kotoran daripada dalam badan. Setengah orang kata kalau dapat najis hitam tu sebab makan lingzi lah, sebab lingzi tu hitam dia kata kan. Lingzi hitam ke? Tak kan? Lingzi macam dark brown dan juga mustahil lah lingzi kapsul kecil-kecil tu coklat dia kata coklat, warna coklat dia kata lingzi. So mustahil lah lingzi kecil tu dapat keluarkan maksudnya lendir-lendir tu sebenarnya daripada lingzi katanya. Sebenarnya bukan. Lendir-lendir hitam busuk yang teramat tu sebenarnya daripada dalam badan kita. Lingzi cuma bantu keluarkan sahaja. Okay. Dan mungkin juga antara healing crisis kita akan jadi sangat-sangat mengantuk. Ni saya selalu kalau overhaul ke sekali-sekala ambil lingzi banyak memang saya akan dapat lagi reaksi sangat-sangat mengantuk ni. Dia punya mengantuk tu memang tak boleh buat bincang punya mengantuk, kena tidur. Kena mata tu macam tak boleh buka. Okay. Sebabnya mungkin dalam badan organ kita tengah buat kerja macam-macam, banyak guna tenaga. So, dekat luar ni kita rasa sangat-sangat letih. Okay. So selain tu mungkin kita akan rasa dahaga. So makan lingzi memang kena minum air yang banyak sebab kalau kita cuci pinggan kita pakai air, cuci baju pakai air kan. So kita nak cuci badan kita pun kita perlu menggunakan air yang banyak. Atau mungkin kita rasa kembung perut, angin kan, angin jadi sebu.
atau urtikaria. Urtikaria ni adalah gatal-gatal, toksin keluar melalui kulit dan lain-lain. So ini adalah fenomena sementara dan fenomena yang positif, tak perlu risau. Dan kalau kita sedang mengambil ubat doktor, tak salah untuk teruskan sahaja pengambilan ubat doktor. In fact, ambil Lingzi dengan rawatan doktor sebenarnya akan jadi lebih efektif sebab Lingzi boleh bantu membuang side effects daripada ubat-ubatan. Di mana apa tu, sambil ubat doktor tu bantu untuk pulihkan badan kita lah. Okay. So ini adalah gambar lama sebenarnya, Lingzi dekat Syahor. Sekarang kita punya kilang dah lebih advance macam ni kan. Ini kita punya Taman Bioteknologi Lingzi Syahor. So kalau siapa yang dah pernah pergi ke kilang kita Taiwan, diorang kata bila balik tu memang rasa lain lah. Dia tengok foto Lingzi tu pun memang appreciate sangat lah. Sebab memang kita punya kilang adalah kilang Lingzi yang terbesar sebenarnya di dunia. Okay, so kita kena tahulah pasal benda ni. Okay, so ini adalah kilang Yunqian yang produce kita punya Lingzi dan Poland. Ni kan logo ni kan kita nampak dekat dalam, dekat belakang botol Lingzi tu, dan ini adalah sijil dia. Sijil ini sijil ISO kalau tak silap, dan ini adalah Japan punya sijil. Okay, ini adalah ISO punya accreditation, maksudnya kita punya kualiti kilang kita memang terjaga. Siapa yang orang kilang, orang quality QC punya orang, dia memang faham lah kalau kita ada ISO ni memang tak payah nak question banyak-banyak sangat. Okay. So ini adalah sijil akreditasi kita. This is apa yang membezakan Lingzi Yunqian dengan Lingzi Johor lah contohnya kan. Atau kalau orang tanya apa beza Lingzi Syahor ni dengan Lingzi lain lah, syarikat lain. So kita katalah Lingzi Syahor ni ada Lingzi Yunqian yang mendapat sijil akreditasi dari Kementerian Kesihatan Taiwan. So ini bukan based on testimony, bukan kita saja cakap dan bukan si cakap, tapi ini adalah daripada third party punya accreditation. Maksudnya orang luar telah mengesahkan telah mengesahkan Yunqian Ganoderma kita dapat mempergiatkan penghasilan antibody dan kuasa penambahan sel-sel immunity, dapat menyelaraskan fungsi sel T, dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi dan dapat mempergiatkan keaktifan phagocyte. So apa maksud dia? Mempergiatkan penghasilan antibody. So sekarang ni kita tahu kan, orang semua sebut nak vaksin sekarang kan. Apa tujuan diorang vaksin tu? Tujuan vaksin tu sebab nak menghasilkan antibody lah. Betul tak? Nak menghasilkan antibody yang boleh melawan COVID-19 kalau ambil vaksin COVID-19 tu. So tengok dekat poin yang pertama ni. Kita punya Yunqian Ganoderma dah disahkan dan antibody. Dia tak tulis sini COVID-19 ke apa maksudnya apa sahaja. Apa-apa menyebabkan kita Waki Ganoderma ni dapat membantu memperbanyakkan lagi penghasilan antibody. Okay, badan kita sendiri yang akan menghasilkan. Okay, kedua ialah mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel immunity. So sel immunity kita tahu adalah sangat-sangat penting untuk melawan virus atau melawan penyakit atau melawan mengelak pada badan kita menyerang badan kita sendiri. Immune system menyerang badan kita sendiri. So Lingzi dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel immunity, atau sel-sel immunity ni sebenarnya macam kita punya askar tentera lah. Okay, kita punya askar dapat memperkuatkan kita punya askar. Menyelaraskan fungsi sel T. So sel T adalah satu elemen yang sangat-sangat penting, especially untuk orang yang ada autoimmune disorder. Okay, autoimmune adalah immunity yang terlampau aktif diserang balik badan dia sebab sel T dia tak dapat nak detect mana satu musuh, mana satu kawan. Okay, so Yunqian Ganoderma dah disahkan dapat menyelaraskan fungsi sel T supaya dia tak tersalah label lagi. Okay. So ini adalah bagus untuk orang yang ada masalah autoimmune. Okay, ini adalah satu poin yang sangat-sangat penting untuk mereka. Poin keempat adalah dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi. Natural killer cells adalah sangat-sangat penting untuk orang yang ada masalah kanser. Okay,
sebab kanser adalah sebenarnya sel daripada badan kita sendiri dan sel pembunuh semula jadi ini adalah sangat-sangat penting untuk membunuh sel kanser dan mempergiatkan keaktifan fagosit. Fagosit adalah lapisan askar pertahanan kita yang pertama. Okay, poin yang kedua ialah B ni, Jungian Ganoderma juga selain dia boleh memberi all the 5 points tentang immune system tadi, dia juga adalah telah disahkan dapat menurunkan liver index. Okay, liver index ni kalau tinggi sangat maksudnya banyak sel hati yang rosak, banyak sel hati yang mati. Okay, kalau dia punya liver index tinggi sangat. Biasanya orang yang diserang virus denggi, diserang yang pernah sakit lah, diserang denggi atau diserang COVID-19, dia punya liver index akan jadi sangat-sangat tinggi. Ataupun orang yang dah terlampau banyak makan ubat selama bertahun-tahun, dia punya liver index pun tinggi. Okay, sebab banyak sel hati dia dah rosak. Tapi kita punya Jungian Ganoderma telah terbukti dapat menurunkan liver index ni. Bila menurunkan ni maksud dia dapat perbaiki. Okay, dan juga dapat menambahkan kandungan protein dalam hati. Secara apa yang poin B ni nak bagi tahu ialah dengan makan Lingzi untuk jangka masa yang lama dan berterusan dengan dosage yang betul, sebenarnya tidak akan memberi apa-apa kesan sama memberatkan pada organ kita. Sebab kita tahu kalau makan ubat doktor, entah mak cakap kan, dalam botol doktor tu dalam ada kertas kecil kat dalam dia akan cakap possible sebegini, possible kalau makan ubat doktor lama-lama mungkin ada kerosakan buah pinggang lah, itulah ini kan. Tapi Lingzi, Jungian Ganoderma, kita punya Jungian dah terbukti dapat merawat sebenarnya hati. Bukannya tak memberi kesan sampingan, malah dapat merawat, memulihkan lagi kita punya organ. So selamatlah. Memang ada kajian bila seseorang lelaki dewasa makan Lingzi 4 botol sehari untuk beberapa tahun, kalau tak silap untuk 3 tahun, memang tak ada mudarat terhadap badan langsung. Lingzi yang berlebihan tu hanya akan keluar saja daripada badan, malah dia punya kesihatan badan jadi lebih baik. Okay. So sistem immunity inilah dia pelindung utama untuk kesihatan. Sebenarnya kalau sistem immunity, our immune system is the best doctor in our body. Okay, kalau kita punya immune system dalam keadaan baik, sebenarnya badan kita sendiri yang boleh melindungi badan kita sendiri daripada apa-apa serangan. Jadi saya cakap dia boleh membezakan mana satu musuh, mana satu orang baik, dapat mengepung. Kalau ada musuh yang dikenal pasti dapat kepung, dan dapat memusnahkan bendasing. Bendasing ni termasuklah sel kanser atau sel dalam badan. Fagosit adalah sel yang mengecam, dia dapat identify musuh di barisan pertama. Ada tembaklah diorang di barisan pertama. So sel B adalah yang menghasilkan antibody. Yang kita sebut-sebut nak vaksin tu untuk menghasilkan antibody. Sebenarnya dalam badan kita dah memang ada naturally komponen yang dapat bantu menghasilkan antibody bila ada serangan daripada luar. Dan juga sel pembunuh semula jadi ini menghapus serangan bendasing. Inilah tadi saya cakap dia khusus untuk sangat-sangat bagus untuk orang yang sebab dia menghapus serangan bendasing daripada dalam badan. So inilah dia sel-sel immunity yang dapat dipergiatkan oleh dengan Jungian Ganoderma. So kita punya produk daripada segi kualitinya memang jamin sebab kita ada akreditasi tadi daripada produk makanan kesihatan Taiwan. Dekat Taiwan hanya Jungian Ganoderma, bukan dekat Taiwan, dekat dalam satu dunia hanya Jungian Ganoderma sahaja yang dapat akreditasi 5 poin untuk pelarasan imun sistem, 2 untuk penjagaan hati. Hanya Jungian Ganoderma sahaja dalam satu dunia ini. So of course kita punya produk yang masuk Malaysia semua ada, diluluskan oleh KKM, jangan risau. Kita juga pernah masuk ke Jepun, walaupun Jepun Lingzi sendiri bernama Reishi, tapi kita punya Lingzi tetap dapat penetrate Jepun dan juga kita dapat masuk Singapura juga. Antara negara-negara yang sangat-sangat strict dengan daripada produk luar kan, diorang sangat-sangat strict, tapi kita alhamdulillah dapat masuk. Menunjukkan kualiti kita memang sangat-sangat
bukan main-main punya lah. Okay, so apakah 5 kelebihan Lindsay Shuang kecil tadi sisi akreditasi? Kalau masih tak was-was atau masih tak faham juga apa kelebihan Lindsay Shuang Ho, secara mudahnya dia adalah selamat dimakan. Okay, tak ada apa-apa bahan drugs ke apa dalam dia. Ada 100% semua dia jadi. Okay, kalau tengok dalam dekat botol, kat kotak tu, yang Ganoderma memang 100% Ganoderma. Okay, tak ada campuran lain. Berkesan, okay, sebab kita dah buat kajian dan kita ada banyak testimoni, penyelarasan dua hala. Maksudnya orang yang ada darah tinggi boleh ambil, darah rendah boleh ambil, orang ada hyperthyroid boleh ambil. Okay, orang atau low immune pun ambil benda yang sama. Okay, tak ada masalah. Fungsi pencegahan, okay, kalau orang tu dia tak ada apa-apa penyakit, Lindsay akan act sebagai pencegahan. Kalau orang tu dah ada penyakit, Lindsay akan bantu untuk memulihkan keadaan badan. Okay. Dan bila cakap penyelarasan dua hala ni, sebenarnya Lindsay ni bila masuk dalam badan dia jadi macam adaptogen. Saintis panggil adaptogen, iaitu dia masuk dalam badan, dia akan normalizekan apa-apa yang tak normal, mana-mana yang tinggi dia akan turunkan, mana-mana yang rendah dia akan tinggikan. Okay, dan balance. Dan kemudian bila semua dah balance, setiap organ akan menjalankan fungsi-fungsi yang sepatutnya. Jantung sepatutnya mengepam, akan mengepam dengan baik. Insulin, pankreas sepatutnya akan menghasilkan insulin dengan baik. Hati dan buah pinggang sepatutnya akan menapis dengan baik. So bila semua organ kita dapat berjalan dengan baik, sebenarnya tak ada masalah pun. Okay. Selain itu, dapat membuat pelbagai fungsi lain. Okay, pelbagai fungsi lain maksudnya tadilah sebagai adaptogen, dan dia akan tengok apa-apa masalah kat dalam badan, dia akan scan, apa Lindsay punya cara tu, mula dia scan, lepas tu dia expel apa-apa kotoran dalam badan, lepas tu dia akan baik pulih. Okay, itu dia. Itu saya cakap tu. Okay, so ni adalah pasangan Lindsay yang paling sempurna. So tadi kita dah cakap macam-macam pasal Lindsay kan. Sebenarnya Lindsay ada satu pasangan gang telah, okay, sangat-sangat sempurna, iaitu Yung Kian dan Pulen. Sebab Lindsay ni umpama kalau kita ada satu rumah yang kotor kan, Lindsay ni kita gunakan untuk nak cuci. Okay, cuci rumah tu, buang benda sampah-sampah, okay, sapu-sapu semua, dah clear. Takkanlah bila dia cuci rumah tu kosong je kan. Mesti kita nak cantikkan rumah, kita nak cat dia, kita nak spray wangi-wangi ke dan sebagainya. So itulah datangnya Yung Kian. So bila kita punya toksin dalam badan semua dah dikeluarkan, sel-sel baru tumbuh. Bila sel-sel baru tumbuh, sel-sel baru ni perlukan makanan. So makanan dia boleh didapatkan daripada polen. Sebab tu kalau ambil Lindsay bersama dengan polen, lebih berkesan, dan juga biasanya orang akan bagi respon, dia punya reaction healing crisis lebih sikit. Okay, sebab kalau ambil Lindsay saja mungkin healing crisis tak tahan untuk setengah orang, tapi kalau ambil dengan polen sebenarnya dapat meredakan sikit healing crisis tu. Okay, cara nak makan Lindsay dan polen sebenarnya seelok-eloknya makan semasa perut kosong. Mestilah bila dah makan kita punya produk Lindsay dengan polen, mestilah banyakkan bersenam juga, minum air yang banyak, dan juga jaga tidur. Okay, jaga lifestyle. Macam kita ada mention dalam kita punya previous meeting, kita tak boleh harapkan Lindsay sahaja untuk buat kerja baik pulih dalam badan. Tapi kita sendiri tak ada effort untuk nak membantunya. Okay, badan kita tengah sakit, kita makan je Lindsay beberapa biji tu, lepas tu kita masih mengekalkan aktiviti kita yang mungkin aktiviti tak sihat kita. Contohnya kita masih merokok, kita masih tak tidur malam, kita masih kurang minum air, kita masih suka makan junk food hari-hari, tak nak makan sayur. So jika kita punya lifestyle ni tak nak berubah, tak bolehlah kita nak harapkan Lindsay dengan polen sahaja untuk dapatkan kesihatan yang optimum. Okay, mustahil. Dia mestilah semua sekali secara menyeluruh. Kan kita kata holistic cleansing. So bila kata holistic cleansing, mestilah secara menyeluruh. Kena ubah lifestyle. Sebab lifestyle yang kita selama ni, pemakanan yang kita amalkan selama ni, yang menyebabkan kita punya keadaan badan hari ni macam ni. Menyebabkan kita dapat
penyakit ataupun menyebabkan kesihatan kita pada tahap macam ni sekarang. So nak tak nak kita perlu ubah gaya hidup, okay, dan kena not too late lah untuk jadi untuk menjalankan aktiviti yang lebih sihat lah setiap hari. Okay. Dan kita bantu dengan produk seperti Lingzi dengan Pulen, insyaAllah akan pulih dengan baik. So ini adalah beberapa produk Syuanghor. Yang tak ada dekat sini adalah targeted Lingzi yang 3 YKK, YKB dengan YKI tu. Okay, so mungkin next time kena update gambar ni. Sorry ni gambar produk lama. So ini adalah YK2, YK Ganoderma yang dapat sijil pengiktirafan tadi daripada Kementerian Kesihatan Taiwan. Ini adalah Jiaho Lingzi yang tak dapat sijil akreditasi tu. Bukan tak dapat, maksudnya dia tak lulus, tapi memang company hanya buat test tu terhadap YK Ganoderma. Okay, tapi kita tahu Jiaho ni sejak daripada 1987 dah dapat menyelesaikan banyak sangat masalah, termasuklah masalah kanser dan sebagainya. So apa bezanya YK2, YK dengan Jiaho dan juga kita punya targeted Lingzi, YKK, YKI, YKB adalah daripada segi powerfulnya, dia punya power, macam maksudnya YK lebih power daripada Jiaho dan juga YK2 lebih power daripada YK. Dan antara targeted Lingzi pula dia punya kesan tu lebih cepat. Okay, based on apa yang nutritionist kita punya consumer sendiri yang pernah cuba, memang YKB, YKK, YKI ni memberi kesan yang lebih cepat, lebih baik. Biasanya orang suka macam tu, orang suka cepat baik. Kurang healing crisis, cepat baik, orang suka macam tu. So kalau orang tu memang suka benda yang cepat baik, boleh terus suggest YKK, YKI dan YKB, bergantung pada keadaan badan masing-masing lah. Jika dia ada masalah berkaitan, terus ambil YKK. Ada masalah berkaitan dengan immune system seperti COVID-19 atau kanser, terus ambil YKI. Macam tu. Okay. Dan selain tu produk-produk lain yang ada Lingzi, yang ada mengandungi Lingzi ialah NutriHealth tablets, Jiaho seasoning, fiber dan lucun. Okay, lucun dengan kopi sebenarnya ada YK Ganoderma. Okay, Jiaho Twin Fat dengan YK Twin Fat ni ialah Lingzi bersama Pulen. YKI di Singapura ada Lingzi, tapi YKI Plus yang Malaysia punya version tak ada Lingzi. So kalau nak kesan yang sama macam YKI di Singapura, boleh ambil YKI Plus kat Malaysia ni dan campur saja dengan YK, dapatlah kesan dia yang sama, insyaAllah. Okay. So selain tu kita ada lactoberry, butter king, protein. Okay, dan sebenarnya memang Lingzi tu macam the ultimate lah yang kita selalu suggest kan. Tapi pada masa yang sama, jika keadaan badan kita macam tadi kita kata kalau orang tu memang ada sembelit, okay, lebih baik, lebih cantik kalau selain ambil Lingzi dengan Pulen, ambillah sekali untuk bantu sama-sama menambahkan kadar penyerapan Lingzi baik. Dan juga crisis, baik pulih badan itu akan jadi. Okay, calcium tablets pun ada Lingzi. Okay, ini kita punya sebenarnya kita juga hair foaming wash. Ini ada, okay, dalam green tea kita pun ada extract nano nice Ganoderma. Okay. Okay, so kita punya personal care sebenarnya sangat-sangat selamat, tak ada mengandungi bahan kimia yang berbahaya, termasuklah kita punya green tea. Kalau tertelan pun tak ada masalah. Okay, dan green meeting kita ada share tentang bedah lain green tea ni selain daripada gosok gigi saja kan. Selain tu kita ada Aquasense macam premium punya skincare untuk orang yang ada masalah kulit ataupun kulit yang untuk anti-aging. Okay, maksudnya untuk berumur 20 ke atas, sesuailah amalkan skincare Aquasense sebab dia ada anti-aging punya elemen. Okay, dekat sini masa ni baru ada 3 saja, tapi sekarang kita ada sunblock, eating cream, kita ada
apa lagi satu tadi hydrating and lifting cream. Kita ada lagi 3 item dekat sini yang kita tak share, dengan juga makeup remover. Okay, makeup remover pun part of kita punya Aquasen. Sebenarnya hari Rabu ni insyaAllah kita akan share so kalau minat ni dia. Sorry, ni full set Aquasen. Okay, ada sunscreen, exfoliating cream, hydrating and lifting cream. Ini total renewal cream. Sangat-sangat bagus untuk anti-aging. Okay, ini adalah cleanser dan makeup remover. Okay, antara kita punya daily routine dan juga toner. Okay, so kita punya Aquasense series ni memang sangat-sangat best. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh join kita punya meeting hari Rabu ni insyaAllah. Selain tu kita juga ada Go Eco pembersih di rumah. Okay, all purpose cleaner ni boleh digunakan untuk cuci pinggan, cuci kereta, cuci toilet kan. Lap-lap meja, okay, sangat-sangat bagus. Dan juga Go Eco liquid detergent ni untuk cuci baju. Bestnya Go Eco punya produk ni adalah berasaskan bioenzyme. Bioenzyme ni adalah cara dia membersih ialah dengan menguraikan kotoran dan juga menghasilkan good bacteria untuk menjadikan proses pembersihan tu lebih eco-friendly dan biodegradable. Setengah orang baru-baru ni ada share dekat Facebook, ada kita punya team di Thailand, dia orang share, dia gunakan Go Eco all purpose cleaner tu sebagai baja. Dia orang beli banyak-banyak dan dia orang jadikan baja untuk dia punya kebun. Okay, buah-buah dia semua segar bugar. Okay, boleh juga. So kalau kita buat cuci-cuci dan kita ada air dadahan tu, boleh gunakan air dadahan tu untuk menyiram pokok. Okay, so imagine kita cuci-cuci tu masuk ke parit kita pun tidak mencemarkan alam sekitar. Okay, sebab ada yang kita dengar kan, kita punya laut, perairan sungai kita dah banyak tercemar daripada bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk mencuci ni kan. Sampai ikan pun bertukar jantina sebab tu. So eloklah kalau kita menggunakan produk-produk yang lebih mesra alam macam ni supaya kita dapat daripada mengurangkan masalah pencemaran kat luar sana. Dan juga sebenarnya selain daripada masalah pencemaran, orang-orang yang ada masalah kulit sensitif, setengah orang ada kulit yang sangat-sangat sensitif, sabun basuh pinggan pun tak boleh nak sentuh. Okay, surekanlah kita punya APC dia tak akan merengsa. Business Stronghu tadi kita berkenal dengan produk dia sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat meyakinkan kan. So kita alamak sorry ada orang baru, saya baru perasan ada orang masuk. Okay, so kita syarikat kita sangat-sangat best dan produk-produk sangat berkualiti dan meyakinkan. Biasanya kalau kita kadang-kadang kita gunakan sesuatu produk kan, kata bestnya produk ni, nak share lah dengan orang kan, nak share dengan orang ataupun macam mana nak jadi ejen pada produk ni kan. Kadang-kadang kalau kita dah menggunakan sesuatu produk, dia akan tanya you nak jadi ejen tak. Okay, so dalam Stronghu pun sama, kita boleh jadi ejen, kita boleh jadi pengedar untuk Stronghu dan cara-cara kiraan dia adalah berasaskan MLM atau marketing. Bermula dengan keuntungan runcit. Keuntungan runcit ni macam biasa kita beli barang harga kita beli kopi harga RM40, kita jual harga RM46 dan kita sebagai pengedar layak untuk mendapat keuntungan runcit RM6 tersebut. Okey, maksudnya kalau kita jual pada beli. Seterusnya kita ada bonus prestasi. So kalau hari-hari kita selalu buat keuntungan runcit, ada orang teman tengok kita dapat PV berapa. Dia kalau kita dapat jual ataupun kita menggunakan produk dan kita dapat jual produk sampai dapat 400 PV. Dan kalau kita dapat 800 PV dapat 8% bonus prestasi dan seterusnya. Untuk hari ini I tak sharekan secara detail lah tentang marketing plan. Tetapi apa yang nak cakap dekat sini ialah prestasi adalah dikira menggunakan nilai mata PV dan dia adalah nilainya adalah dikira daripada satu hari
bulan tersebut. Hanya macam bulan ni 30 hari bulan last kan. So daripada 1 hari bulan kita punya pembelian dan keseluruhan network kita buat pembelian sampailah ke 30 hari bulan-bulan ni, semua pembelian tu akan dicampur dia punya nilai mata PV dan kita punya bonus prestasi adalah dikira daripada jumlah yang tersebut. So bulan depan akan kita start. Okay. Nilai mata PV ni ada kat dalam katalog setiap produk yang nilai mata PV yang berbeza. Okay. Selain daripada tu, okay, mungkin saya kena cerita. Okay. Dalam Shangho kan cara nak kira dia ialah katakanlah 400 dapat 4%, 3,200 dapat 16% dan seterusnya 13,000 dapat 28%, atau dekat sini kita dipanggil vice manager. Okay, vice manager ni maksudnya kalau kita dah achieve vice manager ni maksudnya dah satu milestone lah untuk kita. Dan vice manager ni tengok nilai multi PV dia ialah 13,000. Macam mana kita nak cari sampai 13,000? Banyak sangat kan? Okey, tapi dalam Shangho kita diajar menggunakan multi-level sebenarnya marketing ni keistimewaan dia ialah kita tak perlu seorang-seorang 13,000 PV tu. Cara yang mudah Shangho ajar, contoh saja ni contoh ya, tak ada paksaan dalam membuat pembelian atau kita nak beli bulan ni pun boleh, beli bulan depan pun tak pun boleh, kalau bulan ni kita nak beli apa-apa pun boleh. Itu keistimewaan Shangho, kita tak ada product maintenance dan tak ada minimum PV yang kita perlu maintain setiap bulan. Sama je maksud dia kan. Okay, so sebagai contoh, kita consume lebih kurang 200 PV saja setiap bulan. Contoh ya. So 200 PV tu boleh jadi 2 kotak kopi, 1 kotak teh, campur shampoo, campur facial wash, go eco produk sikit kan, sabun baju, sabun all purpose cleaner, dah jadi 200 PV dah. Okay. So macam logik kan 200 PV untuk daripada barang penjagaan kulit dan juga barang pembersihan rumah. Okay, so bila kita dah gunakan produk-produk Shangho, kita dah rasa bestnya kan, makan Lingzi kita dapat manfaat. Okay, kita dah gunakan liquid detergent, bestnya baju dah tak kepam, baju lebih bersih, dah tak ada gatal-gatal. Okay, basuh pinggan guna all purpose cleaner pun tak gatal kulit. Macam lah benda-benda best kita gunakan produk. Guna green tea dah tak berdarah. So bila kita dah dapat manfaat tu, kita share dengan kawan-kawan kita. Best tak? Boleh tak kita share dengan kawan-kawan kita benda-benda baik? Kata lepas pakai green tea ni dah tak berdarah gusi lah. Rupa-rupanya kawan kita memang dah lama ada masalah pendarahan gusi. Dia pun okey lah, setuju lah nak cuba macam green tea yang kita guna. Kita share dengan kawan kita, contohlah kita share dengan 15 orang. Biasanya kawan-kawan kita tu akan duplicate benda yang sama. Maksudnya kalau kita pakai green tea, dia pun pakai green tea. Kalau kita consume 200 PV, downline kita pun mungkin akan consume lebih kurang 200 PV juga. Okay, so bayangkan kita ambil 200 PV contoh ya, dan 15 lagi downline kita consume 200 PV juga, kita dah dapat achieve 3,200 sebenarnya. Okay, 16 kali 200. 3,200 PV. Okay, so dekat sini 16% ni lebih kurang lah kita punya bonus, lebih kurang RM512. Okay, so bila dapat RM512 best tak? Kita spend 200 PV saja, 200 PV tu mungkin dalam RM300. Tapi kita dapat RM512. Maksudnya yang kita beli tu dah free dah, kan? Tak mengganggu pun kita punya komitmen lain. Tak mengganggu pun gaji kita yang sedia ada. Okay. So biasanya bila dah ada 15 orang dan kita dah achieve RM512 dan achieve 3,200, naturally akan ada daripada 15 orang tu akan ada 3 hingga 4 orang akan tanya, kenapa ayah, kenapa you makan 200 PV juga tapi you dapat 512, tapi kenapa kita orang makan 200 PV tapi tak dapat apa-apa pun kan? Sebab kalau dia ambil 200 PV je, diorang tak dapat lagi 4% ni. Okay, so kita pun cakap kat dia, because you have to share with people, you have to share with 15 people kan, you share lah dengan 15 orang, janganlah makan seorang-seorang, dapat manfaat seorang-seorang senyap je. Dan diorang pun biasanya akan duplicate lah, diorang pun akan start sharing. So kalau dah ada
4 orang yang share, macam kita buat 3,200 tu, dan empat-empat tu dapat 3,200 juga, sebenarnya network kita dah dapat lebih daripada 13,000, 16,000 dah sebenarnya. Okay, so masa tu kita dah dapat vice manager. Okay, so kenapa Chuang Ho tak suruh kita buat 13 terus? Sebab Chuang Ho nakkan kita buat duplication. Biar sikit-sikit, biar 200 sahaja tapi duplicate. Sama juga dengan plan 111. Biar satu orang, biar satu kopi, biar satu bulan. Okay, tapi duplicate. Barulah dia akan cepat berkembang. Okay, so bila dah dapat jadi vice manager, apa maksud dia? Maksudnya kita dapat title pergi vice manager, dapat seminar pergi dapat peluang untuk jadi vice manager cemerlang untuk pergi seminar luar negeri bersama pasangan, dan juga kita dapat seminar vice manager dalam negeri 2 hari 1 malam. Okay, so bila kita dah dapat jadi vice manager, that's when kita punya leadership bonus akan bermula. Okay, so leadership bonus ni adalah passive income. What is passive income? Maksudnya kalau kita kerja makan gaji, itu adalah active income. Kita kerja dapat. Sama juga dengan bonus prestasi. Kita buat sharing, kita akan dapat bulan tu. Kalau tak buat sharing, senyap je, kita tak akan dapat apa-apa. Tapi leadership bonus ialah bila network kita dah berkembang, kita dah ada leaders dekat bawah kita. Okay, kita dah jadi leader, iaitu vice manager, dan kita dah ada downlines kita yang jadi leaders juga. That's when leadership bonus akan bergerak, di mana kita tak buat kerja sangat pun, tapi kita punya income masih berjalan. Okay, so leadership bonus ni bermula daripada 6.7% sampai ke senior vice manager dapat 4% extra, special vice manager dapat 2.7% extra tambahan, dan seterusnya bila kita jadi diamond, bermaksud kita dah ada 7 vice managers bawah kita, dan kita akan dapat 1.3% terhadap setiap leader kita. Okay, dan apa yang hebatnya, dan seterusnya double diamond, triple diamond dan gold diamond. Ini kita akan share, panjanglah cerita ni, kita akan share next time. So apa kehebatan diamond, kenapa kita nak bekerja sampai, kenapa kita nak buat Chuang Ho sampai kita jadi diamond? Sebab diamond the ultimate passive income lah yang kita katakan. Pergi seminar luar negara, diamond, ini tak sama dengan seminar luar negeri vice manager tadi. Diamond juga dihadiahi kereta dan juga dapat annual bonus. Okay. Dan tadi kan awal-awal ingat tak? Kita cakap kesihatan berjalan serentak. So bila kita dah cakap pasal produk tadi kan, katakanlah kita dah dapat kesihatan yang banyak. Kita punya cukup pun susah juga kita nak dapat kan, sebab produk mahal. Okay. Ribu kotak. Okay, kalau kita ada ribu macam tadi, kalau kita suddenly kita tak doakan, tapi suddenly kita terjatuh, kita diserang penyakit virus yang sangat-sangat dahsyat ke kan, kita perlu makan YKI banyak-banyak, kita perlu makan tap perut, lactoberi banyak-banyak. So semua tu perlukan wang. Okay, so bila kita dah ada produk yang sangat bagus, janganlah bisnes yang banyak supaya kita akan lebih banyak masa untuk spend kepada family dan juga kepada kita punya diri kita sendirilah. Okay, so itulah dia nak kata Chuang Ho ni dapat achieve ketiga-tiga elemen kesihatan serentak. Kita dapat achieve dekat dalam Chuang Ho ni. Okay, so cara-cara nak Chuang Ho sangat mudah. Kita perlulah berumur 18 tahun dan ke atas. So kalau ada anak-anak atau anak saudara, sepupu 18 tahun, kita teruslah sign upkan dia saja. Okay, harga yuran keahlian ahli sekarang hanya RM15. Perlu ditajuk oleh seorang pengedar. Okay, ini semua slide lama sorry. 26. Dan perlulah mematuhi peraturan dalam panduan janganlah galak sangat nak dapatkan customer sahaja sampai memotong harga. Kena betul-betul patuh pada apa yang sistem ajar. Okay, sistem dah strong for more than 30 years. Kita kena jalan apa yang terpilih. Okay, jangan potong harga. Okay, so kesimpulannya, Chuang Ho adalah satu business model yang
tak ada risiko. Okay, kuranglah risiko dia kan. Perniagaan dia kekal, bonus kekal, memang terbukti kan. Pasaran antarabangsa, maksudnya kita boleh sponsor Indonesian, Singaporean, okay. Point downline kita boleh sponsor, tak ada limit. Okay, so ini adalah beberapa negara yang kita dah berada. Dan finally, saya petik kata-kata daripada Woodrow Wilson. Katanya manusia hebat kerana impian dan orang yang hebat berani berimpian. So, demikianlah sharing saya untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan ke? Atau ada siapa-siapa nak tambah apa-apa? Silap cakap tadi ke? Ada? Ush, faham lah maksudnya. Tak ada. Faham ke apa yang cakap tadi? Okay. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, sekejap I tengok dekat sini. Ada apa-apa soalan? I nak announce dekat sini. InsyaAllah hari Rabu ni kita akan buat satu product sharing on Aquasense. Okay, Aquasense punya series. So jika ada siapa-siapa berminat nak join, boleh attend meeting. Nanti kita akan share link yang baru. Okay. Dan boleh ajak downlines juga. On Aquasense. Okay, so Aquasense ni sebenarnya sangat-sangat best lah. Sebab hari tu kita punya nutritionist dah buat sharing yang sangat-sangat wonderful lah tentang Aquasense ni kan. Bukan setakat cuci muka saja, tapi kenapa, apa bezanya Aquasense. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi nak tambah atau tak ada apa-apa lagi soalan, kita boleh akhiri majlis kita hari ni. Sebelum tu jom kita ambil gambar dulu, boleh tak? Boleh tak semua orang boleh tak semua orang buka kamera untuk kita ambil gambar? Okay. Puan Irna boleh buka kamera ke Puan Irna? Puan Hajar, kamera rosak. Okay, tak apa, no problem. Kita pakai Aquasense hari ni ya. Sebenarnya tak ada produk di sini. Jadi okey kat ayah ada je. Baru beli. Kejap tutup background ni. Tak nampak pula. Okay. Alright. So, nanti dalam kereta ya? Sekejap. Sekejap ya Allah. Sebab ada banyak sangat keyboard kat sini, tak tahu mana satu nak tekan. Okay, ready semua? 1, 2, 1, 2. Okay. Thank you semua. Minta maaf atas apa-apa kekurangan, okay, on my part. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Rabu waktu yang sama 3:30. Bye, Assalamualaikum. Apa lagi? Terima Terima kasih Ayah. Okay. kasih.